Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni sekali lagi menyambung perbahasan daripada risalah Khurafat Tahyul dan Mistik di Alam Melayu yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Zahiruddin Zabidi hafizahullah Ta'ala. Dan malam ni kita masih lagi berada pada bab yang kelima. Bab yang kelima daripada risalah ni ataupun buku ni, ianya bertajuk Kritik Al-Qaradawi dan Al-Qaradaghi terhadap kerancuan produk tamadun, sejarah, budaya dan pemikiran beragama. Tokoh yang disebut ni baru saja meninggal dunia, iaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Hari Senin baru ni. Apa yang dibawa oleh penulis ialah satu part bahagian daripada buku beliau yang terkenal, Al-Halal wal Haram fil Islam, yang mana dalam buku tu Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia ada sebut tentang bab halal haram dalam agama ni, iaitu benda-benda yang berkait dengan at-taqalid wal mu'taqadat. At-taqalid maksudnya ialah, bahasa Melayunya kita sebut sebagai taklid ataupun kita sebut sebagai atur cara, benda-benda yang bersifat turun temurun, dan juga mu'taqadat, kepercayaan. Kebetulan pula dia gabung dengan satu orang tokoh yang masih lagi hidup, iaitu Dr. Ali Al-Qaradaghi ataupun Al-Quradaghi, yang mana dia ambil satu petikan daripada kitab beliau Fiqh Al-Mizan. Alhamdulillah, kedua-dua buku ni dah ada terjemahan dalam bahasa Melayu Malaysia, dan kedua-dua tokoh ni memang tokoh yang rapat, hidup di negara yang sama. Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala duduk di Qatar di hujung usia dia sampai dia wafat, dan Dr. Ali Al-Quradaghi ni pun duduk di Qatar sekarang ni. Dan kalau kita tengok pada hari lintas langsung salat jenazah yang diadakan sempena kewafatan Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini, sebelum jenazah dikeluarkan daripada masjid negara Qatar. Masjid negara Qatar di Doha ni nama dia Masjid Jami' Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Itu memang nama masjid negara dia, sebab memang keturunan pemerintah Qatar ni, Al-Thani ni, memang keturunan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu memang keturunan dia tu, memang keturunan asli. Dia bukan di Saudi. Saudi tu tempat medan dia berjuang dulu, tapi dia berpindah ke wilayah lain ataupun ke tempat lain di Qatar. Okay. Jadi Dr. Ali Al-Quradaghi ni dia ada beri sikit ucapan lah. Dan kalau tengok pada hari berlakunya salat jenazah tu, banyak para ulama yang hadir, dan antara yang mengimamkan salat jenazah itu ialah
Dr. Muhammad Hassan Ad-Dadu Asy-Syanqiti. Ini semua tokoh-tokoh besar dalam dunia umat Islam hari ini. Okay, cuma dalam buku kita ni dah halang-halang dia ambil dua orang tokoh ni, jadi saya sebutlah. Okay. Sebelum ni kita dah bahas muka surat 139 ni, apa dia yang nak dibawa oleh penulis, iaitu penulis nak bawa contoh pandangan ulama kontemporari, maknanya ulama yang hidup dekat dengan zaman kita, yang mana mereka telah membuat satu tasawur. Tasawur ni pandangan sarwa untuk melihat tempat-tempat yang ada orang Islam ni, negara-negara atas dunia ni yang ada orang Islam. Salah satunya ialah wilayah kita ni lah, tanah Melayu, Nusantara, tanpa menyebut sempadan negara, maknanya Indonesia apa-apa semua sekali lah. Bila mana sebut Nusantara ni, para ulama yang kontemporari melihat tentang ada kelainan dalam bab kepercayaan yang dia anuti, kesan daripada tamadun-tamadun lampau yang datang sebelum Islam datang kepada orang tempat tu. Macam kita bahas daripada awal buku ni, daripada bab pertama sampailah bab yang keempat, kita dapat rumuskan fakta-fakta penting tentang macam mana orang Melayu kita ni terima Islam. Melayu kita terima Islam, Melayu dengan bahasa rumpun Melayu. Maknanya yang duduk dalam Melayu tu, walaupun ada orang dia tak golongkan Jawa dalam Melayu, tapi kita kira sebab duduk di Nusantara ni, kita sebutlah Banjar ke Jawa ke apa-apa sajalah, dia punya, termasuk juga orang-orang asal ataupun orang asli ni pun duduk dalam kelompok ni juga. Okay. Sebelum datangnya Islam, sebelum adanya seruan tauhid ni, orang yang duduk di dataran Nusantara ni memang tak beragama dengan agama tauhid lagi. Mungkin ada, kita andaikan seruan tauhid tu ada, sebab kalau kita baca sejarah di Nusantara ni ada satu kepercayaan, dia duduk dalam mu'taqadat wa taqalid ni lah. Saya nak kait dengan apa yang Dr. Yusof Qaradawi sebut. Ada je satu kepercayaan, tapi kepercayaan ni didominasi oleh masyarakat Jawa, Melayu tak sangat, iaitu satu ajaran yang menyerupai agama yang kompleks, maknanya yang ada ritual, yang ada bab-bab benda yang kita kena percaya, ataupun kita sebut sebagai rukun-rukun keimanan. Bukan rukun iman macam yang orang Islam tu, tapi dia ada poin-poin utama yang dia kena percaya, iaitu satu ajaran, satu agama lah, kita sebut dengan agama Sang Yang Taya. Kita orang Melayu sebut salat, selain pada salat kita sebut sembahyang. Itu perkataan tu ekstrak ataupun asimilasi daripada ajaran tu, asimilasi daripada ajaran itu. Sembahyang, puasa, haji tu memang bahasa Arab lah, zakat tu memang bahasa Arab. Ini ritual-ritual agama yang orang Islam tunaikan di tanah Melayu ni ataupun di dataran Nusantara ni. Salat, nama lain bagi salat sembahyang, sebab hyang tu ialah nama bagi satu zat yang wujud, menguasai manusia, tapi tak boleh dilukis, tak boleh dibentuk, tak tahu di mana, tapi tahu dia ada. Ini ialah satu ajaran yang didominasi oleh masyarakat Jawa, yang bersih daripada berhala, tak ada berhala. Maknanya kita boleh andai katakan mungkin ada seruan tauhid yang sampai, sebab kita pun tahu dan bersetuju Nabi-Nabi dan Rasul ni bukan hanya setakat 25 orang. Masih lagi banyak Nabi-Nabi dan Rasul yang tak diketahui. Cuma kita tahu penutupnya ialah Nabi Muhammad. Penutupnya ialah Nabi Muhammad. Dan sejarah tentang tamadun yang berada sezaman dengan Nabi Muhammad pun tak banyak yang diceritakan yang berada di dataran Nusantara ni. Tak banyak. Dia hanya lebih banyak cerita tamadun-tamadun yang dekat je. Rom, Parsi, raja-raja Ghassan, iaitu raja-raja Arab, Bani Ghassan yang beragama Kristian. Lepas tu cerita tentang Habsyah, Ethiopia, cerita tentang Mesir. Paling-paling dekat dengan tanah Melayu pun tamadun sebahagian raja-raja di India ada. Sebab tu kalau kita tengok sejarah, sebahagian ahli sejarah mengatakan antara penduduk yang paling awal di benua India memeluk Islam
ialah orang-orang yang berada di kawasan Malabar. Malabar ni di kawasan Tamil Nadu ini. Kawasan kata apa, selatan India. Maknanya kawasan tu kawasan orang yang bercakap Tamil, dia tak bercakap bahasa Hindi. Perlis ni pernah dengar kedai roti canai Malibar. Malibar tu ialah nisbah kepada Malabar lah. Sebab tu kita akan tengok tokoh-tokoh ulama hadis Al-Malibari. Dr. Hamzah Al-Malibari masih lagi hidup sekarang. Dia kawan rapat dengan Profesor Dr. Abu Laith Al-Khair Abadi di UIA sekarang. Okay. Sebab ada sebahagian catatan sejarah menunjukkan waktu berlakunya peristiwa belah bulan yang terbelah itu disaksikan juga oleh raja di India. Seorang raja di India ni, raja tu ialah raja yang duduk di kawasan Malabar. Dia belum Islam, sehingga dia tanya orang-orang pandai negeri dia apa sedang terjadi ni. Sebab nampak sebenarnya peristiwa tu tak berlaku, tak diperasankan oleh orang-orang Arab aja, orang-orang kawasan lain pun perasan. Sebab bahkan ada catatan yang berbentuk batu bersurat pun tentang peristiwa berlakunya belah bulan di setengah-setengah tempat di tamadun-tamadun yang jauh pada Arab. Antaranya ialah tamadun di India tu. Jadi ada sebahagian riwayat ahli sejarah, para ulama taklah letakkan benda ni. Ulama-ulama Arab ataupun kitab-kitab yang orang belajar dalam bidang hadis tak sebut sangat bab ni. Ada sikit tapi tak sebut secara detail. Dikatakan Raja Malabar tu dapat maklumat benda ni berlaku sebab zahirnya satu orang yang besar di Hijaz, merujuk pada Nabi Muhammad. Hijaz tu Mekah dan Madinah hari inilah. Jadi dia pun buat keputusan untuk pergi musafir jumpa orang tu, nak jumpa Nabi. Pergi musafir jumpa Nabi. Akhirnya dia peluk Islam, tapi dia tak duduk lama di Mekah. Dia bawa beberapa barang-barang yang berupa hadiah pada Nabi. Antaranya ialah zanjabil. Zanjabil ni halia daripada India tu, dibawa pada Nabi. Dan dia buat perjalanan balik, belum sampai ke Malabar, dia mati dalam perjalanan. Jadi sebahagian ahli sejarah mengatakan kelompok yang paling awal menerima Islam di India ialah orang-orang Malabar istilah dia, keturunan pada Malibari. Okay. Jadi inilah sejarah yang paling jauh sikit daripada tanah Arab yang ada dekat dengan zaman Nabi. Taklah kita dengarkan sejarah-sejarah orang-orang yang duduk di dataran Nusantara ni. Tak ada. Adakah orang di Nusantara belum ada? Wallahu alam, bergantung. Sebab kita pun tahu datangnya orang duduk di dataran Nusantara ni sebab berlakunya pertembungan antara dua tamadun Indus dengan tamadun Mesopotamia, sehingga orang-orang Indus tu kalah, mari ke dataran Nusantara, memenuhi Nusantara, maknanya Sumatera, Tanah Melayu dan juga Borneo dan sekitarnya. Sebab tu kalau kita tengok ada Papua, kawasan-kawasan yang dekat-dekat ni lah. Okay. Jadi secara teorinya orang yang duduk di Nusantara ni, agama pertama yang diorang kenal bukan Islam. Dia orang menganut agama lain, fahaman lain, pernah minat benda lain. Okay. Jadi Dr. Yusuf Qaradawi dia nak kata pada kita melalui kitab dia tu Al-Halal wal Haram fil Islam, antara benda yang boleh kacau struktur agama yang dah elok ni, kesan pada tamadun lampau sebelum masuk Islam. Itu poin dia. Sebelum daripada terima Islam, pernah ada sejarah hebat bagi bangsa tu. Bangsa tu ada raja yang berlapis-lapis, ada sultan berlapis-lapis, ada macam-macam. Jadi waktu dia masuk Islam, dia tak akan tinggalkan semua sekali daripada pengamalan-pengamalan lama. Dia akan tarik juga sikit. Dan waktu dia tarik amalan daripada ajaran lama tu nak masuk dalam Islam ni, maka akan berlakulah satu proses asimilasi, iaitu pertukaran istilah. Mungkin ritual tu dalam bahasa Hindu, masuk Islam dia jadi tukar ritual tu jadi bunyi Arab sikit. Daripada mantra-mantra yang mengarut tukar dengan ayat-ayat Quran, mantra-mantra yang disulami dengan ayat Quran. Itu yang nak disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Ini yang mengganggu mu'taqadat, kepercayaan orang-orang Islam di dataran yang berbagai-bagai. Di India cara Indianya, di Nusantara cara Nusantaranya, di Cina cara Cinanya.
Di mana tempat ada orang Islam. Maknanya kita kena faham apa yang nak disampaikan sini. Bila mana kita jumpa kelompok orang Islam dan kita tengok, kenapa bangsa ni dia buat lain sikit daripada apa yang nas agama suruh, jangan pelik, jangan terkejut. Sebab mungkin bangsa itu menyimpan tamadun hebat, dia tarik amalan tamadun lama masuk dalam Islam. Dan dia islamisasikan tamadun tu, walaupun proses islamisasi dia tu tak betul. Sebab itulah keluarnya khurafat, tahyul dan mistik itu. Itu yang nak disampaikan sini. Okay. Macam Nabi Muhammad, dia Islam dan islahkan masyarakat Arab jahiliah. Ada benda-benda yang Nabi buang dan ada benda-benda yang Nabi kekalkan. Antaranya ialah adat yang ada dalam masyarakat Arab jahiliah ialah memuliakan tetamu. Yang ni Nabi tak buang. Cuma Nabi tune sikit, Nabi ubah. Muliakan tetamu bukan kerana laparkan pujian. Muliakan tetamu kerana nakkan pahala daripada Allah Azza wa Jal. Sebab tu Nabi sebutlah hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifu. Siapa-siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, dia hendaklah muliakan tetamunya, bukan kerana laparkan pujian masyhur. Sebab masyarakat Arab dulu dia muliakan tetamu supaya orang bawa cerita, bagus kabilah ni, bagus orang duduk kawasan ni, suka layan tetamu, bawa cerita tu supaya diangkat-angkat kabilah itu. Nakkan nama, nakkan pujian, dahagakan pujian, demand kepada perhatian orang. Jadi itu yang berlaku. Jadi Nabi buang apa yang diorang nak, kekalkan apa yang elok. Tapi kalau benda-benda yang pelik, contoh iyafah, turuk, ini semua benda Nabi buang daripada masyarakat Arab. Iyafah, turuk ni apa benda? Iyafah ni ialah perbuatan cari seekor burung bila mana ada apa-apa urusan nak buat dalam hidup. Contohnya nak pergi musafir, meniaga. Duduk di Mekah nak pergi meniaga ke Syam ke Yaman ke. Sebelum pergi meniaga tu nak ramal dulu. Perjalanan ni elok tak elok. Ambil seekor burung, lepas. Tengok dia terbang ke kanan, elok. Terbang ke kiri, tak elok. Terbang straight, cari seekor lagi. Dan yang buat tu bukan orang sembarangan. Yang buat tu ialah orang yang ada kepercayaan, orang yang ada kedudukan, yang digelar dengan nama kuhan, tukang jampi, tukang ramal, macam-macam lah. Itu antara benda yang berlaku. Yang ni Nabi buang. Nabi kata iyafah minas sihir, minal jibt. Nabi kata iyafah itu daripada mantra-mantra sihir. Turuk pun daripada mantra sihir. Turuk ni apa dia? Turuk ni perbuatan garisan atas tanah sebagai bentuk perlindungan. Maknanya dia buat garisan atas tanah macam tangkal, dan benda tu akan hilang. Cuma ritual tu ada. Nak pergi keluar rumah, buat garisan tertentu supaya selamat pergi, selamat balik. Yang ni Nabi buang. Sebab yang ni memang kacau ketulinan agama. Jadi bila mana kita sebut dan bincang bab ni, Dr. Yusof Qaradawi dia nak sebut kepada kita bahawasanya satu-satu bangsa yang baru terima Islam, dia tak akan boleh tinggal apa-apa yang diamalkan olehnya ataupun keturunannya sebelum ni, nenek moyang dia, mudah-mudah tak boleh. Tambah pula perbuatan itu telah dilihat sebagai ada mujarabnya. Itu antara benda yang kita boleh tengok lah. Okay. Sebab benda tu kita dah baca pada kuliah sebelum ni, jadi saya cuba perangat balik je. Okay. Jadi malam ni kita nak tengok pula apa pandangan yang disebut oleh Dr. Ali Al-Quradari ni dalam kitab dia Fiqh Al-Mizan. Dalam kitab dia Fiqh Al-Mizan. Okay. Kita tengok dalam buku ni apa yang dia ringkaskan ataupun rumuskan daripada apa yang telah disebut oleh Dr. Ali Al-Quradari daripada kitab beliau Fiqh Al-Mizan. Tengok. Kalau rumus bagi pemikiran Dr. Yusof Al-Qaradawi, dia ada sebut dalam kitab, dalam buku ni muka surat 144 maaf. Okay. Untuk yang Dr. Ali Al-Quradari ni, dia combine sekaligus. Dia combine sekaligus sekali dengan yang Dr. Yusof Al-Qaradawi. Okay.
Cuma kita nak kena tengok dan nak kena cari juga apa perbezaan. Itu muka surat 164. Okay, kita tengok muka surat 164. Rumus pemikiran Al-Syekh Profesor Dr. Ali Muhyiddin Al-Quradari ataupun Qaradari dalam kitab dia Fiqh Al-Mizan. Muka surat 164 tu dia ada datangkan beberapa poin. Okay. Dia sebut yang pertama, syahid atau syahadah membawa maksud sesuatu yang boleh dicapai menggunakan 5 panca indera asas seseorang manusia, iaitu semua benda yang ada di dunia ini. Justru tidak ragu lagi ia mempunyai mizan dan undang-undangnya yang tersendiri. Okay. Kalau orang yang baca pada awal, dia akan faham istilah-istilah syahid dan syahadah ni. Sebab Dr. Ali Al-Quradari ni dia ada sebut beberapa jenis mizan dalam kehidupan orang Islam. Dia ada mizan at-tasawurat. Mizan ni maksudnya ialah neraca. Neraca nak tengok satu benda tu boleh tak boleh buat. Ini khusus bagi orang Islam. Maknanya dengan adanya nas, Quran, hadis apa semua ni, kita boleh interpretasi nas itu. Ini bukan cerita nak jadi mujtahid, nak keluar hukum boleh tak boleh. Tapi dengan panca indera yang Tuhan bagi, kita boleh proses. Melalui nas ni, aku nampak benda ni tak selamat nak buat. Maknanya Dr. Ali Al-Quradari ni dia nak cerita pada kita bahawasanya untuk mengenali benda-benda yang tak jelas, halal haram dia. Sebab Dr. Yusuf Qaradawi dia sebut al-halal wal haram fil Islam. Dan ada satu part dalam agama dia panggil umurun mushtabihat, benda-benda yang mutasyabih. Tengok macam halal tapi haram, tengok macam haram tapi boleh, halal, harus. Okey. Jadi dia kata syahid atau syahadah membawa maksud sesuatu yang boleh dicapai menggunakan 5 panca indera. Istilah syahid syahadah dia mai pada perkataan syahada, iaitu penyaksian. Antara benda yang paling dekat dengan kita ni bila mana sebut penyaksian ialah dalam kalimah lafaz, 2 kalimah syahadah. Kita pun sebut syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah, penyaksian bahawasanya tiada Tuhan yang boleh ataupun berhak disembah melainkan Allah Ta'ala. Macam mana kita nak saksi Tuhan saja yang boleh disembah? Waktu tu kita kena gerakkan semua panca indera kita, pendengaran, penglihatan, rasa. Sebab tu Quran dia ada 2 kategori dalil dalam Quran. Pertama dia ada dalil akal, yang kedua ialah dalil naqal. Quran tu dalil lah. Cuma dalam 6236 ayat dalam Al-Quran ni dia ada pembahagian. Tuhan dia cerita, nak tengok aku ni esa tak esa, aku bagi pada kamu 2 dalil. 2 dalil ni kalau proses elok, kamu tak akan syirik, melainkan kamu gelong dalam memahami dalil ni. Pertama dalil akal, kedua dalil naqal. Dalil akal ni ialah Tuhan suruh kita tengok siang malam, silih ganti siang malam, tengok matahari, tengok bulan, tengok binatang. Kita baca Quran, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, tidakkah kamu tengok bagaimana unta tu diciptakan? Tuhan suruh kita tengok unta tu, macam mana dia ciptakan unta. Guna akal, bagi boleh perasan Tuhan itu esa. Itu dia panggil dalil akal. Yang kedua ialah dalil naqal. Dalil naqal ni ialah sejarah lampau, sejarah Nabi terdahulu, sejarah orang-orang yang hidup di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Contoh Ashabul Kahfi. Contoh banyak lagi lah, contoh-contoh yang lain. Cuma yang paling dekat ialah Ashabul Kahfi tu. Dan juga dalil daripada cerita-cerita Nabi terdahulu. Okay. Jadi dengan 2 dalil ni, dalil akal dengan dalil naqal, kamu dapat membenarkan syahadah. Waktu tu kita dapat proses semua apa yang Quran sebut. Okay. Saya sebut benda ni nak bagi tuan-tuan puan-puan faham, agama ini dia bukan hak eksklusif bagi setengah-setengah orang. Maknanya agama ni boleh difahami, boleh diulas, boleh dicakap-cakapkan oleh orang-orang yang belajar agama. Itu memanglah. Orang belajar agama dia lebihlah sikit dia boleh faham. Tapi orang yang belajar agama pun tak boleh syok sendiri, rasa-rasa macam dia je yang boleh ulas. Orang yang dia sangka awam tu pun boleh upgrade diri. Masalah sekarang ni ada suara-suara yang nak mengekalkan orang awam selama-lamanya.
Dan orang yang beragama ni, dia malas dan nak upgrade diri, dia suka dengan kaedah itu, iaitu kaedah kekallah awam itu dengan awamnya. Sedangkan Quran sebut wa qur rabbi zidni ilma, katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan, tambahkan pada aku ilmu. Ayat tu bukan suruh untuk orang belajar agama je. Ayat tu bukan suruh untuk orang belajar Mesir, Jordan, Arab Saudi, bukan. Ayat tu semua, hatta orang belajar di bidang yang bukan bidang agama pun, dia berhak mendapat kefahaman agama. Cuma suara-suara sumbang saja yang kadang-kadang melemahkan semangat. Nak katanya memahami agama bukan hak eksklusif satu kelompok. Islam bukan macam tu. Dia tidak mengelompokkan orang, tak. Jadi Dr. Ali Al-Quradari dia kata sini, kalau benar syahid dan syahadah orang tu, maka mizan dia untuk memahami sesuatu isu akan elok. Neraca dia untuk dia faham, okey, benda ni dengar sekilas pandang pun semacam, kita tak buat lah kot. Bila mana kita dengar something, contoh orang kata, dengar, saya ambil contoh orang yang cuba nak ketengahkan fiqh yang melampau. Kita tengok dia duduk kat kepala paip sebelum datang masjid, dia duk gosok kepala dia sebab nak bagi hilang kekotoran dalam kepala dia. Sebab apa? Sebab berkeyakinan rambut yang ada kutu tak sah salat, sebab takut kutu tu mati, kutu tu jadi bangkai, jadi salat bawa bangkai. Okay. Ini fiqh ni kita dengar sekilas pandang. Saya nak ajak tuan-tuan dengar sekilas pandang. Tak payah ceritalah orang yang boleh bercakap tu, orang kena yang orang belajar fiqh. Sekilas pandang, sebagai seorang Muslim, dengar macam takkan sampai itu agama Islam, seberat itu agama Islam, sesusah itu agama Islam. Agama lain tak nak ceritalah. Agama Islam takkanlah nak pergi menghadap Tuhan. Tuhan telah letakkan garis panduan yang terlalu ketat sehingga pada benda-benda yang susah ni, macam syarat-syarat Puteri Gunung Ledang lah ni, nak kena bersih betul. Sebab kita tahu bahawasanya badan manusia ni memang tempat duduk hidupnya mikroorganisma yang kita tak perasan. Kita belajar sains apa semua kan, badan kita ni, kita ambil wuduk tu pun bakteria tak habis lagi. Pakai hand sanitizer zaman-zaman Covid tengah kuat dulu, itu pun tidak ada satu hand sanitizer dia akan kata 100% bakteria hilang. Sebab benda tu mustahil, tidak rasional dari segi akal. Sebab tu dalam agama dia ada dua part. Satu, agama yang berdiri di atas iman semata-mata, agama yang berdiri juga di atas dalil rasional. Tuhan bagi kita ruang untuk kita fikir. Dan ada part Tuhan suruh kita buat, tak perlu fikir. Yang jadi tunggang terbalik ni, part yang Tuhan tak suruh fikir, kita pergi fikir. Part yang Tuhan suruh fikir, kita tak nak fikir, kita sempitkan. Contoh part berkaitan dengan ketuhanan, bincang-bincang melangit sampai pada batas, tak boleh bincang dah, tapi nak cari lagi ruang, nak bincang juga. Tapi pada part-part yang boleh berbincang, part-part yang ada ruang, bawa seruan untuk pilih satu pilihan saja situ, tak boleh pilih dah pilihan yang lain, sedangkan ada keluasan yang luas pada bab tu. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, Dr. Ali Al-Quradari dia sebut sini, ghaib pula lawan kepada syahid. Syahid ni benda yang kita boleh tengok, kita boleh rasionalkan dengan panca indera. Ghaib ni lah benda yang tak nampak. Malaikat wujud, tapi tidak ada satu benda yang boleh kita guna untuk pastikan malaikat tu wujud secara saintifik. Tak boleh. Ataupun saya bagi contoh lain pada tuan-tuan. Bila mana satu orang tu mati, dia ditanam dalam kubur, dia dikebumikan. Nabi cerita tentang azab kubur, tapi kita tengok liang lahat, kita tengok kedalaman tanamnya jenazah tu, macam mana azab kubur nak berlaku dalam ni? Itu benda gaib. Okay. Sekarang kita tengok apa yang dia sebut. Gaib itu lawan pada syahid, iaitu satu dimensi atau alam yang tidak dapat dicapai dengan 5 panca indera. Alam kubur, azab kubur, alam akhirat, penduduk-penduduk langit, ni semua tak dapat diterobos oleh panca indera yang Tuhan bagi pada kita. Alam gaib merangkumi seluruh perkara berkaitan akhirat, termasuklah malaikat, jin dan seumpamanya. Ternyata alam gaib mempunyai mizan yang lain.
Nak bincang bab alam ghaib tak boleh pakai rasional melebih sangat. Sebab yang jadi rosaknya, neraca rasional pergi letak pada tempat yang tak boleh tembus. Nak fikir Tuhan ni macam mana, kalau Tuhan ni berupa macam mana, kalau Tuhan ni dia sebut dia datang pada arah ni, dia turun pada atas ke bawah, macam mana nak fikir? Itu benda gaib, itu bukan mizan yang kita boleh guna. Rasional tak boleh guna dah situ. Sebab tu Ali bin Abi Talib dia nak sebut tentang bab dalam agama ni, dia ada bab-bab yang kita buat atas dasar amrun ta'abbudi. Kita buat atas dasar Tuhan suruh, Nabi suruh, kita buat. Logik ke, munasabah ke, tak ada ruang nak fikir. Ali bin Abi Talib dia pernah sebut, kata-kata ni dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala, iaitu kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dia kata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi," sekiranya agama itu hanya berdiri dengan rasional semata-mata, benda yang boleh fikir, boleh ulah, boleh tembus, boleh cabang-cabangkan, lakana asfalul khuf aula min a'lah, sesungguhnya menyapu di bawah khuf lebih logik berbanding sapu atas. Tuan-tuan faham apa Ali bin Abi Thalib nak sebut? Dia kata kalau agama ni berdiri atas dasar logik, bila mana kita nak beramal dengan hukum menyapu atas dua khuf, kita orang Melayu ni dia tak berapa biasa sangat dengan pengamalan hukum dua khuf ni. Dua khuf ni orang akan nampak stoking kulit yang dipakai pada waktu musim sejuk ataupun musim terlalu panas dalam waktu permusafiran. Orang yang pakai khuf ada keringanan, tak perlu tanggalkan khuf dia waktu dia nak ambil wuduk baru. Sebelum dia pakai, dia ada wuduk, dia pun pakai stoking kulit. Biasanya orang pakai tanya orang nak pergi buat umrah haji lah. Dan sebenarnya untuk khuf ni pun masih lagi luas. Macam Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia kata jawrabul kathif, stokin yang tebal yang air tak boleh masuk, tu pun masuk dalam khuf. Dan juga kasut-kasut yang digunakan oleh setengah-setengah orang, kasut-kasut kerja dia, contoh orang yang duduk dalam perkhidmatan awam, askar ke polis ke, kasut dia tu, boot dia tu yang tutup lebih daripada buku lali, itu pun khuf. Bila mana dia pakai dalam keadaan berwuduk, dia batal wuduk, dia nak ambil air semayang balik, boleh untuk dia tidak tanggalkan khuf tu. Bila mana sampai dekat part nak basuh kaki, dia hanya sapu atas saja. Sapu atas. Ambil air sikit, sapu atas. Itu ialah rukhsah, keringanan yang Tuhan beri. Kata Ali bin Abi Talib, dari segi logik, sapu bawah lagi logik, sebab yang kotornya tapak tu. Tapi Nabi suruh sapu atas. Sedangkan kita bukan berjalan guna atas tapak kaki, kita guna tapak dia. Ini ialah part-part yang nak sebut pada kita bahawasanya ada benda yang kita tak boleh fikir dah dengan rasional. Okay. Itu yang kedua. Okay. Yang ketiga dalam buku ni, kata Dr. Ali Al-Quradari, dia kata mizanul ghaib, neraca untuk berinteraksi dengan benda gaib yang mutlak secara nakal dan akal, menuntut kepada kita tidak membincangkan perkara gaib secara mendalam. Bila mana sampai dekat isu benda gaib, ada benda-benda yang kita tak boleh bincang terlalu dalam sangat, sebab memang takat tu saja yang diberi. Sebab tu ada ayat-ayat dalam Quran yang Allah Ta'ala suruh Nabi sebut pada umat dia waktu berlakunya konfrontasi antara Nabi dengan orang yang tak suka dakwah Nabi. Dan orang yang tak suka dakwah Nabi ni, antara benda yang dia akan kacau, argue Nabi ni, dia akan sebut, apa Nabi ni, kata wakil Tuhan, benda-benda yang macam ni pun tak tahu. Baik bomoh-bomoh kita, boleh juga ramal, tahu juga esok nak jadi apa, tahu juga kalau pilih yang ni jadi apa, kalau ambil yang ni jadi apa. Sehinggalah turun ayat yang Allah Ta'ala suruh Nabi sebut, ma indi khazainul ghaib la ya'lamuha illahu, tidak ada padaku perbendaharaan gaib, tidak mengetahui benda tu melainkan dia. Maknanya Nabi sedang sebut, Allah Ta'ala sedang suruh Nabi sebut pada kita, benda gaib ada had dia, ada had yang tak perlu kita bincang panjang lebar, tak perlu kita datangkan perasaan-perasaan takut yang melampau atau perasaan berani yang melampau untuk berinteraksi dengan benda gaib. Sebab tu perbuatan sebahagian orang nak pergi cek kawasan tu ada hantu atau tidak, tak ada apa-apa manfaat pun.
Tidak ada apa-apa kebaikan. Dululah, sekarang tak ada dah, kurang dah benda tu. Ada kumpulan yang namakan dia orang dengan nama Ghostbuster, cari hantu. Ada yang terima report pun ada, maknanya rumah tu berhantu, dia orang pergi cek, keluarkan alat-alat macam-macam nak cek entiti apa yang dalam rumah ni. Yang pasti kita tahu, Nabi sebut dah kita, benda gaib yang jenis kacau orang ni, jin ni, syaitan ni ada, memang wujud. Dan ada sahabat-sahabat yang dikacau, bahkan Nabi sendiri pun dikacau. Tapi untuk panjang lebar nak bincang, hantu ni daripada mana, hantu ni ada buat perjanjian dengan siapa-siapa ke, hantu ni masuk juga ke mesyuarat PBB tahunan, bincang sekali dengan Freemason, apa nak buat, yang tu tak perlu. Sebab saya tengok ada satu video, satu orang peruqyah ni, Ruqyah ni bukan orang Malaysia, orang luar. Orang tu tengok pada gaya dia bercakap tu orang-orang belah Algeria mungkin, sebab bila mana dia bercakap dengan orang yang kerasukan tu, sekejap guna bahasa Arab, sekejap guna bahasa Perancis, France. Yang bercakap dengan bahasa Perancis ni biasanya orang-orang yang belah Algeria ni, negara-negara Tunisia apa semua ni lah. Dia bercakap dengan perempuan yang kerasukan tu, dia bercakap. Last sekali perempuan tu kata nama dia sekian, nama jin yang duduk dalam badan dia. Lepas tu dia ni bekerja dengan Dajjal. Lepas tu dia pun kata boleh tak jemput Dajjal tu datang. Dajjal tu pula masuk dalam badan perempuan tu. Dajjal pun cerita, Dajjal ni pernah meeting dengan Presiden Amerika Syarikat, meeting dengan yang tu, meeting dengan yang ni. Tu dah mengarut dah tu. Dia macam satu orang yang di negara kita ni, yang ruqyah, tanya jin yang teruk apa, dia pun cerita jin-jin. Last sekali Wahabi ni pun perancangan kita juga, last sekali pergi situ. Ini semua cerita karut. Saya bukan kata hantu tu karut, tapi dia nak drag kita, dia nak buang masa kita. Sebab tu kalau tuan-tuan baca, ada satu orang tokoh ulama hebat, Syekh Wahid Abdul Salam Bali ni hebat ni, hidup di Qatar dekat sekarang ni duduk di Qatar. Dia ada tulis satu kitab nama dia Wiqayatul Insan, cerita tentang jin, dan dia berpengalaman tentang ruqyah. Dia kata antara benda yang boleh menggelincirkan satu orang perawat ni, layan bersembang waktu ruqyah tu. Jangan layan. Waktu orang tu kerasukan, dia ajak kita bersembang, jangan layan, sebab dia nak suruh kita stop baca Quran. Tu poin dia. Dia nak suruh kita stop. Sebab kalau kita baca surah Fussilat, orang-orang yang degil, makhluk yang degil, orang ataupun jin, antara benda yang dia tak suka ialah dengar bacaan Quran. Sebab tu kita baca surah Fussilat, kita akan tengok orang kafir yang tak suka dah dengan Nabi, tak suka dah dengan sahabat. Apa dia orang buat? Dia orang kempen orang lain. La tasma'u li hadzal Quran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan dengar Quran, buat bising waktu orang baca Quran, supaya kamu tidak terkalah dengan bacaan itu. Sebab tu orang yang kerasukan, ustaz yang rawat, dia kadang-kadang ustaz yang rawat tu, dia baru belajar setahun dua, dia syok, dia pun nak bersembang. Jadi dia layan sembang tu. Kita bagi laluan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله
Okey, saya sambung sikit lagi. Apa yang disebut oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitab di Wiqayatul Insan. Kitab ni dah ada terjemahan dalam Indonesia. Dia kata antara benda yang menambah kecelaruan bila mana kita berinteraksi dengan benda gaib ni, ada sebahagian perawat ni dia layan bersembang dengan orang-orang yang kerasukan ni. Sepatutnya dia kena teruskan baca Quran. Dan memang makhluk-makhluk jahat ni dia akan pujuk kita supaya kita stop baca Quran dan kita sembang dengan dia. Waktu sembang itu, maka akan berlakulah penambahan kebohongan demi kebohongan. Bukan kata tak boleh bersembang langsung. Memang ada riwayat sebahagian tokoh-tokoh ulama ni dia bercakap dengan jin ni. Antaranya ialah riwayat daripada Al-A'mash. A'mash pernah bercakap dengan satu jin ni lah. Tanya siapa kelompok paling teruk di kalangan dia orang makan apa. Itu pernah berlaku dalam sebahagian riwayat. Okay. Cuma nak katanya yang berlaku ni, yang orang duk buat live sekarang ni lah. Dia bersembang terlampau lama, akhirnya dia terlupa kewajipan dia ialah untuk sembuhkan orang tu supaya tak kerasukan. Tapi dia sembang lama sangat, banyak benda sangat dia korek, akhirnya kawan tu duduk dalam tempoh kerasukan yang lama. Zawalul aql, hilang akal dia dalam tempoh lama kerana ada orang nak layan menyembang makhluk yang ada dalam badan dia. Sebab tu benda-benda ni kita kena sedar. Sebab macam kita tahu syaitan ni tidak kebal pada semua orang. Syaitan boleh masuk. Syaitan boleh masuk pada orang awam, syaitan boleh masuk pada orang agama, syaitan boleh masuk pada orang kuat ibadat, syaitan boleh masuk pada semua orang. Okay. Jadi termasuklah kita tengah duk buat ibadah ni pun syaitan boleh masuk. Syaitan boleh masuk. Sebab tu kalau tengok banyak benda-benda yang Nabi cuba sebut tentang gangguan-gangguan syaitan. Gangguan tu ada, cuma jangan melayan gangguan itu. Jadi Dr. Ali Al-Quradari ni dia nak sebut pada kita, bila mana berinteraksi dengan benda gaib, korek pada benda-benda yang tak sepatutnya, itu dah dikira buang masa dah, tak perlu. Sebab kita kena tahu batas akal kita sampai takat ni. Maknanya dalam kitab Fiqh Al-Mizan dia nak sebut pada kita, gunakanlah panca indera, gerakkanlah semua panca indera, akal, pemikiran ni untuk menyeimbangkan kehidupan, terutamanya melihat realiti. Bila mana satu orang dia pandai tengok realiti, maka dia akan kenal mana yang kena beri keutamaan, mengenali prioriti. Bila mana dia tengok, dia buat pengamatan, sekarang ni apa yang kita kena buat, sepatutnya yang kena buat ni apa dia, kena layan yang ni ke, kena buat urusan yang ni ke. Jadi itu yang nak disampaikan oleh Dr. Ali Al-Quradari ni melalui beberapa poin yang telah disenaraikan oleh penulis. Ada 11 poin. Saya tak baca semua sebab semuanya lebih kurang saja. Cuma dia nak tekan pada kita, nak berinteraksi dengan benda gaib, jangan guna rasional terlebih. Nak berinteraksi dengan benda-benda rasional, jangan kaku, jangan rasa terkebelakang. Sebab banyak berinteraksi dengan benda gaib memandulkan kita untuk tengok realiti. Tak boleh tengok realiti. Jadi duduklah kita ni dengan kata apa, sifat-sifat yang tertutup, dengan sebab percaya hantu terlebih, tak boleh nak maju ke depan, tak boleh nak maju ke depan, tertinggal ke belakang selalu dengan sebab fikir benda yang tak perlu fikir. Okay. Jadi alhamdulillah secara umumnya kita dah selesailah untuk bab yang ke-5 ni, sebab dia tak banyak sangat benda dia sebut, cuma dia nak bawa dua tokoh kontemporari ni kata apa, Qaradawi dengan Al-Quradari ni. Okay. Nanti bab yang ke-6 pun tak ada apa sangat. Bab yang ke-6 ni dia senaraikan ayat-ayat dalam Al-Quran yang sebut tentang benda gaib. Ada 47 ayat dalam Al-Quran yang ada perkataan gaib ataupun pecahan-pecahan daripada perkataan dia. Okay. Yang paling penting ialah kesimpulan akhir bab yang ke-7 sebagai penutup pada buku ni, iaitu konsep sinkritism yang berlaku dalam alam Melayu ni sehingga bercambah dan keluarnya khurafat tahyul mistik, dan akhirnya normalize lah khurafat tahyul mistik itu, lalu diselaputi dengan
dalil-dalil agama yang kurang masak untuk memboleh dan membiarkan benda tu dilakukan. Itu pada bab yang ketujuh kita akan tengok. Bab yang terakhir, habis buku ni saya pun tak fikir lagi apa lagi kita nak sambung daripada perbahasan ni. Cuma kita bagi selesai yang ni dululah. Okey. Jadi alhamdulillah kita selesai bab yang kelima. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Setakat tu saja kita punya perkongsian pada malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.